hari ni kita orang nak buat satu reaction video tentang guru yang mengajar dekat pendalaman. So sebelum tu saya Husna, Saya Intan. A few moments later. ada Adila dan juga Fauzan. So hari ni kita akan tengok sama-sama reaction video tentang cikgu ni. So kita akan tengok video tentang cikgu dekat mana? Intan? Kelantan. Adila, Fauzan kat mana? Kelantan. Yes, di Kelantan. Okay, jom. Okay guys, sebelum aku lupa, jangan lupa komen, like, share and subscribe. Okay? Kalau nak lagi video-video yang menarik, ya komen dekat bawah. Okay? Jom. Let's get started. Let's go. Beginilah rutin hariannya. Selesai menunaikan solat subuh, dia terus bergegas memandu kenderaan yang tempoh masa dilalui lebih setengah jam dari rumahnya di Machang menuju ke Tangga Krai atau lebih dikenali dengan nama Tangga Bradley. Naik bot. Keretanya ditinggalkan di jeti Kuala Krai itu dan dia meneruskan pengembaraan dengan menaiki bot pula. Itulah skrip seharian Nurliza Ghazali, seorang guru yang menyusuri sungai Kuala Krai menuju sebuah sekolah di perkampungan yang jarak perjalanannya hampir 1 jam. Nampak sukar dan amat perit, tetapi itulah perjalanan sebenar bagi Nurliza bersama rakan-rakannya yang lain yang bertugas di Sekolah Kebangsaan Bahagia Kuala Krai ini. Sambil menyusuri sungai Kuala Krai itu, di wajahnya tidak pernah menunjukkan kepenatan, apatah lagi kebosanan. Membayangkan anak-anak murid di sekolah kawasan pedalaman yang ditujuinya itu, Nurliza atau lebih dikenali dengan panggilan Cik Guza, lebih bersemangat. Perjalanan 1 jam terasa amat pantas berlalu baginya, walaupun dia menyambung nyawa sepanjang perjalanan merentasi sungai Kuala Krai yang luas dan dalam itu. Tengok kalau kita kalau tengok cikgu semenanjung kita kan macam ama-ama lagi dia orang berlumpur, berbot, betul dahsyat lah. Ya, betul-betul. Kesiannya. Kita sama. Hari-hari macam ni. Tengok. Sampai di jeti Kampung Bahagia, beliau meneruskan perjalanan hampir 2 km dengan menunggang motosikal. Motosikal ini adalah milik guru-guru yang mengajar di Sekolah Kebangsaan Bahagia itu. Kalau macam ni dikira pendalaman ke macam mana? Apa dia? Kira pendalaman. Sekolah pendalaman ni. Kira pendalaman lah. Sebab naik bot bagai. Jauh nak sampai. Maksudnya dari rumah tu nak naik bot lagi. Lepas tu naik kenderaan lain lagi. Nampak tadi awal lagi sampai sekolah. Tadi pun dia naik kereta parking, lepas tu kena jalan lagi ke jeti. Lepas tu naik bot, naik motor baru sampai. Kalau hari hujan ke macam kesiannya. Macam mana? Kita tengok lagi. Oleh bekas guru yang pernah mengajar di sini dan ia dianggap sedekah untuk digunakan pula oleh rakan-rakan mereka di Kampung Bahagia. Inilah perjalanan saban hari untuk Nurliza. Dia adalah antara hero yang jalan-jalan meneruskan legasi guru di pedalaman yang juga ada jiwa besar mendidik. Selalu naik kereta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Mereka dikenali sebagai guru, pendidik, murabi atau lebih mesra dikenali sebagai cikgu. Dan saya teringat satu syair daripada Allahyarham Datuk Usman Awang yang menyatakan segala kejayaan profesional ataupun apa saja kerja yang ada di dunia ini sebenarnya bermula daripada seorang cikgu biasa. Dan pastinya mengajar di bandar-bandar, di pinggir bandar ataupun di desa ataupun non jauh di pedalaman, pasti cabarannya berbeza-beza. Dan apatah lagi guru-guru yang mengajar non jauh di pedalaman. Dan alhamdulillah hari ini kita berpeluang untuk memahami dan juga menyelami tugas guru-guru yang mengajar non jauh di pedalaman, khususnya di Kuala Krai, di Sekolah Kebangsaan Bahagia. Biarpun mempunyai sarjana dalam bidang sains kejuruteraan alam sekitar,
Dari Universiti Sains Malaysia USM, Cik Guzar tidak pernah menyesal memilih guru sebagai profesionnya. Lebih daripada itu, dia tidak pernah merasai bertugas di sekolah pedalaman seperti Sekolah Kebangsaan Bahagia Kuala Kerai ini adalah suatu bebanan. Anak kedua dari dua beradik ini merupakan guru pemulihan khas di Sekolah Kebangsaan Bahagia. Dia yang mempunyai ijazah teknologi alam sekitar dari Universiti Malaysia Terengganu memilih untuk mengajar di sekolah-sekolah pedalaman kerana cintanya yang mendalam terhadap alam sekitar. Sebelum ke Kuala Kerai, Cik Guzar juga mengajar di sekolah pedalaman di Gerik Perak pada tahun 2008 dan Lawas Sarawak dari tahun 2009 hingga 2014. Wow, Sarawak. Memang pelik, tetapi itulah hakikatnya kerana Cik Guzar membuktikan dia seorang yang unik kerana menjadikan sekolah di pedalaman sebagai pilihan utama untuk mengajar, bukannya sekolah di kawasan pekan atau bandar besar. Saya Jarang-jarang. sebab saya ada pengalaman mengajar jadi cikgu STT di sekolah menengah. Saya mengajar kelas yang belakang. Oh, cikgu pendidikan khas. Sekolah menengah. Jadi mereka banyak mengadu dengan saya. Masa tu memang saya tidak menyambung dalam bidang pendidikan lah, baru grad kejuruteraan. Mereka sebenarnya nak belajar tapi tak tahu cara macam mana. Saya pun mengajak mereka datang ke rumah. Saya bagi tuition lah secara percuma. Dari situ minat saya nak jadi cikgu tu bertambah. Saya kata murid yang ketinggalan ni sebenarnya ada peluang. Jika diberi peluang, diberi jalan yang tunjuk ajar betul, mereka ada peluang. Dia bercakap tentang cikgu kan. Mesti ada kenangan yang paling best, momen yang paling indah yang boleh kita share dengan penonton. Yang paling indah apabila ada seorang lah ibu bapa daripada Sarawak. Masa tu saya mengajar di Sarawak. Selesai saja anaknya mendapat keputusan PSR, dia menghantar pesanan ringkas mengucapkan terima kasih. Kalau tak salah ayat dia, Cikgu Nuriza, terima kasih kerana mengajar anak saya daripada prasekolah sampailah dia berjaya mendapat 4A dalam Mesti terharu. dia suka tidur lah. Tapi saya sebagai warden kan, jaga dia sampailah dia belajar lah. Itulah. So maksud kenangan tu kekal sampai sekarang lah. Masih ingat sampai sekarang. Bapa menghargai kita tu. Yalah, itulah kepuasan sebenar sebagai seorang cikgu kan. Ya. Inilah dia Cikgu Nurliza Ghazali. Pelajar pertama saya ada 4 orang. Ada antara yang berada di kelas sekarang ni darjah 4 sekarang lah. Ada 2 orang tu murid disleksia. Masa tu belum disahkan lagi. Ketika mula-mula saya mengajar murid-murid disleksia ni, mereka tidak kenal lah ABC. Jadi saya rasa tanggungjawab saya lah nak membantu mereka supaya dapatlah mengubahlah taraf, mungkin membantu ibu bapa mereka masa tu, walaupun mereka murid berkebutuhan khas, walaupun mereka berkebutuhan khas, harap mereka dapat membantulah ibu bapa mereka. Memegang jawatan sebagai jurulatih utama program pemulihan khas di negeri Kelantan sejak 2014 sehingga kini, Cik Guzar cukup arif dalam memahami dan mendalami keperluan serta karenah anak-anak di dalam kelas pemulihan khas ini. Sepanjang pengalaman saya berada di PPD Kuala Kerai, saya melihat Cikgu Nurliza adalah aset kepada SK Bahagia. Jadi bila dikatakan aset, merupakan suatu yang bernilai untuk sekolah. Kerana kejayaan sekolah bergantung kepada seorang guru dan juga dengan sokongan guru-guru yang dedikasi. Mereka ni memang istimewa lah di hati saya. Mereka ni murid-murid pemulihan khas saya. Norma dengan Balkis kelas tahun 1. Manakala Haikal dengan Khairul Nizam murid pelajar tahun 4.
Dan Aidil Adha pelajar tahun 2. Aidil dia ada masalah kecacatan fizikal kaki. Dan insya-Allah tak lama lagi Aidil akan menjalani pembedahan untuk merawat kecacatan dia yang sejak lahir lagi. Khairul Cacat apa tadi? Tahun 4. Kaki kan? Kaki. Murid disleksia. Tahun lepas kami membawa dia pergi outreach dan doktor mengesahkan dia mengalami disleksia. Walaupun nizam Disleksia yang huruf terbalik-balik tu. dia murid yang rajin. Hari di rumah ibu dia dan ayah dia membantulah dalam pembelajaran dia. Sekarang dia sudah bolehlah mengenal huruf, baca kata ringkas. InsyaAllah tak lama lagi Nizam boleh tak? Baca tak? Haikal ni menghadapi masalah disleksia, masalah pembelajaran disleksia. Walaupun Haikal mengalami kekurangan dari segi masalah pembelajaran, tapi dia aktif dalam bidang kurikulum. Haikal pernah mewakili Hebatlah. Kecil je. olahraga, kejohanan olahraga zon, kan? Haikal memang seorang yang ceria dan aktif dalam bidang kurikulum. Pakis dia mengalami masalah pertuturan. Apa perkataan atau apa perbicaraan yang dia ungkapkan tu sukar untuk kami faham. Pakis sihat. Ni yang tahun 1 tu kan? Ini apa Pakis? Jam. Oh, dia bukan pelat Murid ni Dia susah nak bercakap. tapi boleh dikatakan dia datang ke sekolah pada tahun ni hanya seminggu saja. Walaupun sekarang masuk bulan keempat, masa prasekolah memang setahun. Dia berdaftar tapi boleh dikatakan setahun lah dia tidak hadir, hanya seminggu saja hadir. Hasil daripada perbualan kami bersama ibu bapa Nek Norma ni, ibu bapa mengalami masalah untuk menghantar sebab masalah pengangkutan. Rumah dia agak jauh daripada penduduk yang lain. Latihannya. Inisiatif sekolah, murid ini akan ditempatkan di asrama. Kami akan sama-samalah pastikan Norma ni kecil-kecil duduk asrama dah. Di rumah jauh kan tadi cikgu kata. Norma dapat menjadi Haa. yang Ianya. berjaya. Biasanya kecil-kecil lagi. Norma, Kena belikan lagi. nama siapa? Norma. Sabar Kalau tu kita tengok cikgu. di SK Bahagian terletak di laluan Sungai Kelantan. Jadi pengangkutan utamanya ialah bot lah. Jadi kalau orang kampus ini panggil bot galah. Itulah pengangkutan utama pelajar dan juga cikgu-cikgu lah. Adalah pelbagai rintangan yang terpaksa kami alami, terutama sekali bila musim air yang banyak menyebabkan musim banjir lah contohnya. Bila hujan lebat menyebabkan paras air itu meningkat dengan arus sungai yang deras, pokok-pokok yang tumbang, yang hanyut, ranting-ranting. Itu membahayakan perjalanan bot lah. Dan laluan daripada tangga kerai di jeti ke rakit yang kami naiki itu hanya memiliki seperti papan sahaja. Jadi papan ini melintas satu sungai merupakan satu cabaran lah. Jadi ada di antara kami yang terjatuh dalam sungai, ada yang tergelincir. Bila air cetek pengangkutan bot ni, bot tak dapat sampai ke pengkalan kita di Kampung Bahagia. Jadi menyebabkan bot berhenti di satu tempat dan kami terpaksa berjalan kaki daripada tepi sungai menyusuri laluan kampung untuk hadir ke sekolah. Alright. So, untuk video reaction sampai situ sahaja. Tapi, sebelum tu, kalau kita tengok tadi, kan pendalaman sangat susah, macam-macam rintangan. Kau rasa macam mana? Kalau kata dia sama macam walaupun dia kat Semenanjung tapi keadaannya macam di Sebelah Sarawak di bahagian pendalaman.
Dah. Kena naik bot pergi sekolah. Betul. Betul. Macam-macam dengan lumpurnya lagi. Macam tak sangka juga dekat Semenanjung pun ada sekolah macam kat Sabah Sarawak. Betul. Ya. Kita kan macam kalau kat Semenanjung tu dia punya pedalaman tak adalah macam kena naik boat tau. Tapi macam tak sangka kena naik. Kan. Kesiannya. Okay, kalau kita tengok tadi lah dari segi kalau apa yang based on apa yang kita nampak kan, ada teori kira macam mana cikgu tu mengaplikasikan macam teori yang kita belajar, teori level Gotsky ni ada kira macam ni sokongan kognitif pada budak-budak. Maksudnya cikgu tu bagi sokongan yang ni lah macam tadi yang cikgu pendidikan khas. Setiap budak tu cikgu tu tahu apa masalah dia, betul tak? So bila cikgu tahu apa masalah dia, so dekat situ cikgu boleh bagi sokongan dari segi macam okey kalau budak ni tak betul-betul dia akan ajar sikit-sikit macam tadi sebut jangan. Dia ulang banyak kali begitu. Okey, kalau Adila pula macam mana? Masa tengok cikgu Liza ni kan, dia memang aplikasikan teori tu, macam dia bagi sokongan dan bimbingan tu, dia tak rasa down walaupun dia macam cakap lambat ke, dia ada masalah fizikal ke, tapi bila cikgu tu bagi semangat, budak tu boleh untuk cuba belajar walaupun slow-slow tapi tetap cuba untuk belajar lah di sekolah. Betul. Intan? Okay, kalau bagi kita nampak tadi kan Nana dengan Adila dah bagi yang by Gotsky. Kita juga ada nampak yang teori Dekat mana dia kata ayat yang cikgu tu kata, cikgu selalu kata yang dia suka dekat alam sekitar. Maksudnya dia macam tak kisah walaupun dia masuk ke dalaman, tapi dia macam boleh masuk tak dengan environment dia. Macam kalau macam kita kan kita belajar tu kan ada microsystem, ada macrosystem, dengan baik-baik lagi dari sistem. Betul. So macam cikgu tu macam tak kisah pun dia sampai lah mana pun dia boleh masuk dengan budaya tempat tu, dia boleh masuk ke persekitaran tempat tu. So memang hebat lah cikgu ni, memang hebat cikgu besar. Hebat cikgu, hebat. Macam mana ada kata-kata akhir? Dari saya pula, berdasarkan video tadi, menurut teori sosial budaya tu, terdapat satu teori iaitu teori pengembangan potensi, iaitu saya dapat lihat semasa kan ada seorang budak tu yang dia susah nak bercakap, jadinya guru tu bantu lah kiranya dia budak tu perlukan bimbingan orang dewasa. Okay, alright. So, so guys, itu sahaja daripada kita orang. So, terima kasih sebab Terima kasih guys. dah menonton. Ya, dah. So, itu sahaja untuk